بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Assalamualaikum. Apa khabar saudara? Saya Zainal Arifin dalam rancangan Talian Jiwa. Kita jumpa lagi. Talian Jiwa #kami dengar, kami bantu. Ia adalah sebuah program terbaru hasil kerjasama antara Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, Karangkraf, Sinar Harian dan Astro Oasis, di mana kita akan cuba mendekati dan membantu mereka yang terjejas di luar sana akibat pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah program ini akan bersiaran secara langsung selama 1 jam pada setiap hari Khamis dari pukul 6 petang hingga 7 malam di Astro Oasis. Jadi, kepada anda yang ingin berkongsi cerita dan cabaran yang dihadapi sepanjang pandemik COVID-19 ini, boleh terus hubungi talian rasmi kami di nombor 03 8994 1657. Baik, jangan lupa untuk meletakkan hashtag Talian Jiwa di semua platform media sosial anda. Kami juga sebenarnya berkolaborasi di Facebook rasmi iaitu Talian Jiwa Official, di mana kami kongsikan info-info yang berguna buat anda semua. Dan untuk mengetahui semua, di setiap episod kita akan membaca dan mentadabur surah Ad-Duha yang boleh dijadikan sebagai pengajaran dan iktibar buat kita semua. Selain itu juga, kita akan berkongsi kisah-kisah Nabi yang boleh dijadikan pengajaran saat kita menghadapi kebuntuan dalam hidup ini. Baik, insyaAllah kita akan memulakan program ini dengan mentadabur surah Ad-Duha dan kita juga akan mendengar kisah Nabi yang boleh dijadikan iktibar buat semua. Sebelum itu, saya perkenalkan sahabat saya, Ustaz Fazrul Ismail, mentadabur pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak ceria Ustaz petang. Alhamdulillah, pada hari 10 Muharram pada hari ini, ya, jadi kita memang nak kena ambil semangat tu. Ya, kemenangan itu insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bertemu pada program pada hari ini Talian Jiwa untuk sama-sama kita dengar, kita bantu dalam surah Ad-Duha yang kita dengar, yang kita baca sebentar tadi, sebenarnya menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipujuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas menghadapi cabaran dalam kehidupan. Dalam masa yang sama juga pada nabi-nabi sebelum ini, mereka adalah contoh mereka yang berhadapan dengan ujian. Kalau kita lihat pada Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan perjuangan, cabaran, bertemu dengan Firaun, bertemu dengan pelbagai onak duri yang melanda dan buntu. Rasa buntu kerana apa? Kerana mereka dikejar oleh Firaun dan di depan sana adalah lautan. Apakah yang berlaku pada waktu itu? Kalau dalam surah Ad-Duha, bila Allah menyatakan wa wajadaka dhallan fahada, bila dalam keadaan buntu itu, dhal itu maksudnya buntu, kita tak tahu nak pergi ke mana lagi, pada waktu itu Allah memberikan cahaya hidayah, Allah memberi pertolongan, diberikan mukjizat, terbuka sesuatu iaitu laut, dan akhirnya
kemenangan bagi Nabi Musa dan juga Bani Israel pada waktu itu. Itulah 10 Muharram yang kita hari ini berada, nak menunjukkan kita perlu manfaatkan sambutan 10 Muharram ini untuk kita merasakan gelisah akan berlaku dalam hidup, tetapi ada saat leganya. Kalau kita ada masalah pada hari ini, moga-moga tuan-tuan yang akan berhubung pada hari ini ada noktah saat lega, tetapi kita tahu selepas ini ada lagi kegelisahan kerana cabaran dan juga lega itu akan silih berganti. Yang penting kita selalu ingat kepada Tuhan sebagai ilahi. Jadi itu tadabbur kita pada hari ini, insya-Allah. Baik Ustaz. Okey, cantik sekali Ustaz. Maknanya dalam keadaan kita menghadapi ujian itu, Betul. Allah ingatkan kita bahawa tidakkah dulu kita pun dapat nikmat. Betul. 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 Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih Ustaz ya. Kita beralih pula ke perkembangan terkini mengenai COVID-19. Hari ini Malaysia mencatatkan kes baharu positif COVID-19 sebanyak 22,948 kes. Dan setakat ini melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan, sejumlah 17.6 juta individu telah pun menerima dos pertama, manakala sebanyak 11.7 juta individu telah melengkapkan dos kedua. Ini menjadikan jumlah pemberian vaksin yang dilaksanakan telah melebihi 29.3 juta dos. Berikut adalah pilihan berita untuk episod kali ini. COVID-19, 43 lagi varian Delta dikesan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sahkan pertambahan 43 lagi kes melibatkan varian Delta atau dikenali sebagai varian membimbangkan VOC. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kes berkenaan dikesan sejak 10 Ogos, terdiri daripada 38 kes di Selangor dan 5 kes di Kuala Lumpur. Baik, nilai RTRO turun ke 1.04. Kadar kebolehjangkitan COVID-19 di Malaysia susut buat kali pertama selepas mencatatkan tren mendatar selama 5 hari berturut-turut. Pada Selasa, angka itu turun ke 1.04 berbanding 1.05 sejak Khamis lalu. Sarawak, negeri pertama berjaya memvaksin lebih 80% populasi dewasa. Sarawak merupakan negeri pertama berjaya memvaksin lebih 80% populasi dewasa setakat Isnin. Menurut kemas kini, Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV, setakat hari Selasa, 81.5% populasi dewasa di negeri itu telah lengkap menerima 2 dos vaksin COVID-19. Baik, saudara, jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan bersama dengan pemanggil pertama dan kisahnya, pemanggil ini terpaksa menjual barangan elektrik dan perabot di rumahnya hanya semata-mata untuk mendapatkan sesuap nasi. Yang ke mana-mana, bersama kami dalam Talian Jiwa, #Kami Dengar, Kami Bantu. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, pertukaran dari kegelapnya malam kepada terangnya siang menjadi tanda bahawa demikianlah perjalanan alam dan demikianlah perjalanan kamu, wahai manusia. Ada masa dunia ini gelap tanpa cahaya purnama, tapi akan tiba waktunya sinar pagi menyinari jagat raya. Baik, bertemu kembali dalam rancangan Talian Jiwa, #Kami Dengar, Kami Bantu. Anda masih bersama saya, Zainal Arifin dan sahabat saya Ustaz Fazrul Ismail. Demikianlah intisari surah Ad-Duha ayat 1 dan 2. InsyaAllah dalam segmen ini, kita akan cuba mendengar masalah seorang pemanggil yang terkesan kehidupannya akibat wabak COVID-19 dan kita akan sama-sama cuba mencari solusi bagi masalah yang dinyatakan. Baik, pada yang ingin berkongsi cerita dan cabaran yang dihadapi sepanjang pandemik COVID-19 ini, bolehlah terus hubungi talian rasmi kami di nombor 0389941657. Pemanggil pertama sudah pun menunggu di talian, Puan Siti Zulaikha Abdullah. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Puan sekarang ni di mana ya? Saya dekat Cikamak Johor. Cikamak Johor, baik. Saya dah tahu sikit latar belakang Puan. Boleh tak Puan ceritakan kepada penonton
Masalah apa yang Puan sedang hadapi sekarang ni? Kita punya masalah ni macam orang lain juga mengalami bila masa ada mengalami terputusnya bekalan makanan, hilangnya punca pendapatan. Bila hilangnya punca pendapatan, komitmen yang biasa yang wajib kita bayar bulan-bulan tu terjadi tertunggak. Jadi dia akan menjadi beban pada kami lah. Lagi-lagi ada anak yang ramai. Anak berapa orang tu? Ada anak berapa orang? 6 orang. Jadi 6 orang anak ni dah besar ke atau masih kecil ke, bagaimana umur mereka? Yang paling besar masih keluaran darjah 4. Jadi dengan anak yang masih kecil ni, mana masalah sekarang ni untuk menampung keperluan keluarga lah. Betul. Contohnya suami macam mana suami? Bagaimana dengan suami? Suami dia terpaksa nak cakap macam mana, dicutikan tanpa gaji mungkin pandemik ni sebab syarikat dia tutup. Oh, dia diberhentikan sebab dia bekerja sebagai apa? Dia bukan diberhentikan, dia dicutikan tanpa gaji. Kerja sebagai buruh binaan. Buruh binaan. Baik. Makna dia dalam keluarga ni, apakah suami Puan sahaja sebagai sole breadwinner, makna yang utama mencari rezeki di rumah? Ya, betul. Okey, berapa gajinya? Dia gajinya 50 sehari, bayar RM50 sehari. Baik, berapa keperluan perbelanjaan Puan sebulan? Dalam anggarannya dalam 1,200 lah dalam sebulan macam tu. Oh, maknanya ini semua termasuklah contohnya. Termasuk sewa rumah, keperluan anak-anak semua, makan dalam rumah. Tapi bila saya dengar suara Puan bercakap ni macam masih boleh bertahan lagi ya. Mana taklah sedih sangat ni, maknanya adalah. Sebab ada anak-anak ni jadi sepatutnya kuat lah. Ya, saya cuma terfikir macam mana Puan bertahan selama ni, macam mana? Tak ada duit semua tu, macam mana tu? Kita terpaksa, cakap macam ni, terpaksa lah kita macam satu-satu makan macam tu. Kita biasa makan 3 kali sehari, kita makan 1 kali sehari. Kalau macam terdesak dah sangat, desakan hidup ni, suami saya ni dia terpaksa lah dia pergi mencuri makanan. Cuba ulang balik, tak apa clear. Macam mana tu? Dia terpaksa macam curi makanan lah masa tu. Suami terpaksa mencuri makanan? Bagi kita orang makan masa tu. Desakan hidup kan. Masa tak ada duit apa-apa semua tak ada. Boleh saya tahu apakah makanan yang dicuri tu ya Puan? Dia hanya mampu curi. Masa tu dekat kedai rocit. Maggi sebungkus kecil dia dengan telur sebiji. Nak bagi kami 8 beranak ni makan kongsi-kongsi. Oh, suami mencuri 1 bungkus mi segera dan juga telur sebiji. Untuk dikongsi dengan 2 orang dengan 6 orang anak, 8 orang. 6 orang anak dengan kita orang sendirilah makan alas perut. Ya, amat mencabar tu sebenarnya. Ada sangat tanya, tapi saya tengok ni macam turut betul kalau terpaksa macam tu. Ya. Maknanya saya terfikir, apakah saya nak tanyalah Mas, minta maaf lah ya. Jiran-jiran, adik-beradik, kaum keluarga? Keluarga saya semua jauh. Sebab saya ni berasal dari Sabah. Sebenarnya keluarga semua dekat Sabah. Maka dapat bantu saya lah. Oh, wow, betul. Keluarga jauh. Ya. Jadi saya juga difahamkan, selain daripada itu memang saya dapat bayangkanlah kalau terpaksa seseorang tu melakukan sesuatu macam tu, mencuri dan sebagainya, saya dapat fahamlah. Memang perbuatan itu salah, memang salah. Tapi dalam keadaan itu memang saya dapat bayangkanlah Ustaz. Dan saya difahamkan barang-barang dalam perabot, barang elektrik pun sudah dijual. Betul, dah dijual lah dari PKP pertama lagi, dah jual. Okey, jadi hari ini bila sedang telefon ni, berapa duit dalam poket keluarga ni Puan sekarang ni? Tak ada, memang tak ada. Kosong. Malam ni Puan nak makan apa? Malam yang food bank dekat kita orang ada pergi masjid sini. Masa tu yang masa mencuri tu suami tak tahu lagi food bank ni apa semua. Dia memang tak ada pengetahuan langsung ni. Jadi bila kita dah dapat tahu, kita orang pergi masjid tu ambil makanan. Makanan itu je lah yang ada. Puan dari Sabah kan? Suami? Ya betul. Suami? Sabah juga. Kita orang merantau ke Semenanjung ni. Oh baik, maknanya sini kira sebatan kara lah keluarga ni ya. Betul. Baik.
Ustaz ada nak tanya? Ya Puan, sebenarnya bila kami mendengar kepada kisah ini sebagai satu apa tanggungjawab kita bersamalah ya sebenarnya Tuan Haji ya kepada jiran-jiran yang ada, mungkin Puan ada harapan yang tersendiri bila dapat nombor telefon di talian jiwa pada hari ini ya, kami doakan yang terbaik. Apa harapan ataupun mungkin bantuan yang Puan harapkan untuk kita sama-sama, kerana kita yakin bahawa apa yang Puan alami sebentar tadi, Maggi sepaket dan juga telur sebiji yang dicuri itu sebenarnya melambangkan tanggungjawab yang tidak selesai di peringkat rakyat Malaysia. Harapan Puan dan juga mungkin ada bantuan yang diharapkan, silakan. Saya tak minta banyaklah. Saya cuma minta dapat nak dapat untuk anak isi perut, perluan belajar mereka, sebab sekarang nak beli pensel sebatang tu tak mampu. Dan tempat berteduh ni dapat ditahankan untuk kami berteduh kat sini. InsyaAllah. Puan, saya dipahamkan Puan ada juga cuba berniaga nasi lemak Ya, betul. Oh, Tapi musim ni dengan tak adanya kenderaan, saya terpaksa berjalan kaki nak pergi berniaga. Orang nampak saya ke rumah, dah tutup pintu. Ingat saya ni penjenayah. Tapi agak kalau betul caranya tu, kalau betul maksudnya kalau nasi lemak tu maknanya boleh dimakan. Cara pemasaran dia betul, saya ingat boleh lebih baik daripada itu, orang tak tutup pintu tu. Betul. Ustaz ya. Jadi mungkin kalau katakan mungkin ada kerjasama daripada kawasan sekitaran tempat duduk Puan, ataupun boleh berhubung dengan AJK masjid terdekat kan, boleh berbincang sedikit. Harapnya mungkin ada yang menonton boleh juga memberikan cadangan bantuan agar masyarakat sekitarnya lah Tuan Haji ya boleh tahu Puan menjual nasi lemak, mungkin boleh saling membantu untuk memastikan bisnes kecil itu dapat menghasilkan untung untuk kehidupan seharian, insya-Allah. Betul. Baik. Terima kasih Puan Zulaikha Ustaz. Dalam pada kita, maksudnya ada orang lain yang memikirkan kereta apa nak tukar tahun depan dan sebagainya. Ada orang lagi yang tak makan. Betul. Dan tak tahu nak makan apa malam ni, dalam poket pun kosong. Masya-Allah. Baik, terima kasih Puan Zulaikha. Di sini kami akan cuba membantu sebaiknya. Semoga segala urusan Puan dan keluarga dipermudahkan ya. Harap bersabarlah. Ya. Okey, baik. Dan lebih daripada itu Tuan Haji ya, sebenarnya insya-Allah nanti Puan Zulaikha kalau masih lagi di talian di pasukan talian jiwa akan berhubung. Kita memang memahami ini amat perit ya. Kalau kita dengar pun perit, apatah lagi Puan Zulaikha bersama 6 orang anak. Saya ada anak, Tuan Haji ada anak aja ya. Kalau katakan anak tu sampai satu paket Maggi kongsi 8 orang itu, biasanya satu Maggi itu makan seorang pun kadang-kadang kalau anak dah membesar tu tak cukup kan. Tapi ini bila berkongsi itu harapnya pasukan kami nanti berhubung dengan Puan ya, dan juga bagi tuan-tuan yang mendengar perkongsian pada hari ini, kalau tuan-tuan ingin menyumbang, nanti tuan-tuan boleh berhubung dengan pihak talian jiwa ya. Kita akan sampaikan sumbangan sedikit, harap-harapnya untuk jangka masa pendek ini dapat membantu, dan lebih daripada itu kalau katakan bisnes nasi lemak tadi dapat dijayakan, itu amat bagus Tuan Haji ya. Tapi saya nak tanyalah Ustaz, dalam keadaan macam ni kan, hingga terpaksa mencuri kerana lapar. Macam mana Ustaz? Siapa yang perlu, bukan siapa dia perlu, tanggungjawab siapa tu sebenarnya Ustaz? Ya, sebenarnya jiran dan juga AJK masjid yang terdekat itu adalah antara pihak yang perlu mengambil langkah, dan kita doakan kita dengan talian jiwa ini, perkara ini dapat kita apungkan, kita saling membantu insya-Allah. Sama-samalah kita perhatikan dengan apa yang berlaku di sekeliling kita, insya-Allah. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan kembali untuk mendengar satu lagi luahan perasaan seorang yang sedang dalam kesusahan bersama dalam talian jiwa. #kami dengar dan kami bantu. Jangan ke mana-mana. Sesungguhnya kesudahan itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Hidup ini perlu ada visi dan misi supaya ia menjadi motivasi untuk terus melangkah
walaupun diuji dan ditekan dari segenap segi. Ujian yang terjadi bukan untuk melemahkan diri, tetapi sebenarnya ia menzahirkan potensi yang selama ini tersembunyi. Teruskan gali potensi diri untuk mencapai misi dan tujuan di dunia dan akhirat yang kekal abadi. Terima kasih kepada semua penonton yang setia bersama kami dalam talian jua #kami dengar kami bantu. Saya Zainal Arifin masih ditemani oleh sahabat saya Ustaz Fazrul Ismail. Demikianlah intisari dari surah Ad-Duha ayat yang keempat. Kepada sesiapa yang ingin berkongsi cerita dan cabaran yang dihadapi sepanjang pandemik COVID-19 ini, hubungi talian rasmi kami di nombor 0389941657. Baik, untuk segmen seterusnya ini kita akan menerima seorang lagi pemanggil sudah pun berada di talian. Assalamualaikum. Puan Nur Hadilah Abu Hassan ya. Apa khabar puan? Baik. Puan asal dari mana ya? Saya asal Seremban. Baik. Apa masalah puan? Boleh tolong ceritakan? Ya, buat masa sekarang ni memang semua ada masalah kan. Ya. Cuma bagi saya sekarang ni dengan anak-anak, dengan suami pun terkesan. Kira kami pun sekarang pun hanya mampu sewa bilik saja. Untuk kami dua beranak lah. Sebelum ni ada rumah sebelum ni? Sebelum ni saya menumpang rumah keluarga saya di Seremban. Oh, baik, sekarang ni sewa bilik pula. Sewa bilik berapa tu? Kira bulanan dia 200. Oh, berapa besar bilik tu puan? Macam bilik biasalah, muat untuk katil sikit. Ya, sinilah tempat mandi kami, makan kami, tidur. Menggurau anak-beranak semua kat sini je lah. Oh, baik. Dalam satu bilik tu, yang tinggal dalam tu adalah puan, suami, Anak 2 orang. anak 2 orang. Masih kecil ke dah besar? Seorang setahun 6 bulan, seorang 2 bulan. Oh, baik. Kecil 2 bulan. Kecil lagi tu ya. Okey, jadi maknanya sekarang ni masalah puan ialah sumber pendapatan duit lah. Maknanya sebelum ni sumber pendapatan puan atau suami apa dia? Ya, suami sebelum ni memang bekerja. Cuma sekarang ni terpaksa cuti kita tanpa gaji lah. Dapat subsidi daripada kerajaan hanya 600 tu je lah. Kalau macam saya biasa buat macam online dropship. Kita cari duit sampingan lah. Cuma sejak PKP ni memang orang kata kalau dropship tu kurang lah. Dropship apa yang buat tu? Pakaian ke, makanan ke? Semua. Pakaian ada, makanan ada, Oh, macam-macam. aksesori pun ada. Yalah, terkesan juga perniagaan sekarang ni, Tuan Haji ya. Itu income dia berapa tu dalam dropship tu? Berapa pendapatan? Kalau sebelum ni saya dapatlah juga dalam sebulan tu 100, 200 macam tu kalau saya kumpul. Cuma sejak PKP ni memang tak ada langsung. Macam mana update pun kadang-kadang orang tanya. Lepas tu nanti biasa atas orang kan untuk membeli. Ya, betul. Cuma kalau orang kata dapat RM10, RM20 tu pun Alhamdulillah lah. Ya, maknanya kita perlukan talian internet dan sebagainya. Okey, baik. Saya dapat maklumat bahawa anak puan, seorang daripadanya adalah seorang pesakit jantung. Yang 2 bulan ni sebab dia pramatang. So dia lahir pun memang masalah kuning teruk. Lepas tu dia ada masalah jantung lubang lah, VSD 2 mm. Oh, VSD 2 mm je. Habis macam mana sekarang segi rawatan dia macam mana puan? Dia masih dalam rawatan pakar lah untuk tengok macam mana perkembangan dia sebab ikutkan dia orang ambil perhatian tinggi lah sebab saya sebelum ni ada 4 orang anak yang meninggal sebab jantung. 4 orang. Sebelum ni puan ada 4 orang anak. Kira yang ni anak ke-6 saya yang kecil ni. Yang sebelum ni 4 orang anak ni meninggal. Meninggal sebab ada masalah cardiac arrhythmia. Oh, okey, alhamdulillah. Okey, makna dia sekarang ni dari segi perubatan anak puan yang kecil ni berapa sebulan dan siapa yang tanggung sekarang ni? Buat masa ni saya hanya pakai pakar biasa saja. Belum refer ke mana-mana hospital swasta lagi lah. Selalu sebelum ni, anak yang sebelum ni IJN. Tapi buat masa ni masih hospital yang kerajaan yang handle lah. So, kos dia tak adalah beban sangat lah. Kira dalam sebulan tu tak adalah pergi setiap kali ada rawatan baru pergi tu dalam RM10, RM20 macam tu je. Okey, boleh saya tahu berapakah komitmen puan sekeluarga perbelanjaan? Kalau macam
anak saja pun susu pamper diorang pun dah 600-700 dah sebulan sekarang. Ya. Kalau sewa rumah 200 lagi. Bila makan minum saya pun susah nak gambarkan sebab sekarang ni kos semua tinggi kan. Jadi masak-masak di rumah ke ataupun makan beli di luar? Tak, saya memang masak. Masak. Jadi apa yang ada kat rumah tu lah yang saya masak. Tapi tadi sewa bilik maknanya masak di ruang Dalam ruang bilik juga. Dalam bilik ni. Oh, dalam bilik juga. Ha. Itu kena hati-hati juga tu puan, kena jaga masak dalam bilik tu ya. Peringatan juga tu. Baik, Ya. maksud sekarang ni dalam keadaan yang agak teruk sekarang ni, macam mana puan boleh bertahan ya? Macam mana puan survive? Sumber duit tu datang dari mana tadi tu? Tadi tak ada duit tapi macam mana tu makan minum tu? Kalau macam makan minum, ada yang NGO yang macam bakul makanan. Ada orang hantar, lepas tu kadang-kadang saya minta pinjam dengan keluarga. Lepas tu keluarga saya kadang-kadang belikan makanan. Dan tu pempah anak kadang-kadang keluarga saya membantulah. Tapi keluarga saya pun susah juga sebab akak saya pun ada sakit, mak saya pun sakit. Baik, Saya harapkan diorang membantulah. puan ada bis perniagaan dropship dan sebagainya. Kalau saya tanya sekarang ni, dalam bentuk bantuan apakah yang puan harapkan sekiranya diberi peluang sekarang ni? Macam saya nak ubah kehidupan. Kira saya nak dapat carikan tempat tinggal selesa untuk anak-anak saya membesar. Macam itulah. Kira macam makan minum saya tak kisah sangat. Selagi ada benda saya makan, saya makan. Kepentingan saya sekarang hanya untuk anak saja. Dengan anak yang 2 orang yang sakit tu ya. Tapi suami macam mana suami? Keadaan suami? Suami alhamdulillah sekarang masih okeylah. Dia cuba juga ikhtiar cari tu, cari ni kan. Ada kerja-kerja. Tapi itulah terikat dengan company. Sebab dia sebelum ni bawa lori. So dia terikat dengan company. Dia tak boleh nak kerja kat mana-mana tempat. Mana jiran-jiran setempat pun ada ambil berat jugalah dengan keadaan puan. Ya, sebab sekarang jiran saya pun ada yang datang hantar makan kat saya semua. Mana hubungan dengan jiran-jiran jangan diputuskanlah kerana mereka pun tempat bergantung juga dalam keadaan yang tertentu terperlukan Ustaz ya. Baik, terima kasih Puan Nur Hadilah. Kami di sini akan cuba sedaya upaya untuk membantu. Mungkin Ustaz Fazrul. Ya, bila puan tadi ada cakap bahawa ada pengalaman dropship itu, sebenarnya ada kemahiran sedikit menggunakan internet untuk berniaga itu. Mungkin rakan-rakan yang sedang mendengar sekarang ini ada peluang bersama dengan puan nanti, mungkin kita boleh berhubung dengan pasukan talian jiwa selepas ini untuk sedikit bantuan daripada sumbangan orang ramai, dan juga kalau ada peluang untuk dropship tadi itu berniaga produk-produk yang ada nilai komersial kan, untuk ada sedikit income kepada puan nanti insya-Allah. Jadi kita doakan, kami amat kagum puan tetap juga kuat semangat mengambil sempena dengan 10 Muharram ini. Harapnya ada kelegaan bantuan yang Allah titipkan melalui rakan-rakan kita yang mengikuti talian jiwa pada hari ini, dan insya-Allah pasukan talian jiwa akan berhubung dengan puan. Harapnya itu sebagai satu kelegaan jangka masa pendek sebelum ke jangka masa yang seterusnya insya-Allah. Baik. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam pesan tokoh. Teruskan dengan talian jiwa #kami dengar dan kami bantu. Alhamdulillah kerana masih terus setia bersama kami dalam rancangan Talian Jiwa #kami dengar dan kami bantu. Pada sesiapa yang ingin berkongsi cerita yang dihadapi sepanjang pandemik COVID-19 ini, boleh terus hubungi talian rasmi kami nombor 03 8994 1657. Baik, kita sebenarnya akan cuba mencari solusi terbaik bagi kedua-dua orang pemanggil tadi. Oleh itu, kita ambil kesempatan ini untuk bersama dengan seorang tetamu istimewa dalam segmen pesan tokoh. Izinkan saya memperkenalkan pengerusi Khadijah International Wakaf Foundation, Hajah Rohani Datuk Muhammad Syahir. Assalamualaikum. Ceria pada petang ini Hajah ya. Apa khabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Tuan Haji Zainal. Okey Hajah, sebagai seorang yang mempelopori bidang pengurusan kewangan di Malaysia lah ya. Bagaimana Hajah melihat kesan pandemik ni terhadap kestabilan ekonomi negara kita ni?
Betul. Saya sempatlah Haji Zainal sempat baca beberapa laporan ya. Pasal baru ni memang laporan Bank Negara keluar, laporan MOF keluar ya. Kalau kita tengok dari segi penguncupan kadar pertumbuhan ekonomi memang it's global ya, bukan hanya di Malaysia lah. So seluruh dunia mengalami kekuncupan atau the contraction of the growth of economy. So ini bukan perkara yang kita bukan bersendirian, tetapi hanya kita sekarang harapkan yang the worst is over. Ya, paling teruk tu dah berlalu dan kita harap kita akan melihat fajar menyingsing. Ya. Nak berdrama. Kita boleh drama tu Haji Zainal yang lebih terror. Oh. Mendramatisekan situasi. Tapi economist we just look at numbers kan, tengok numbers ni tak berapa baik, tapi kita sedar kenapa numbers tu jadi begitu dan bagaimana pihak Bank Negara kita pun telah melakukan beberapa tindakan polisi untuk menangani kejatuhan, permintaan penutupan sektor-sektor ekonomi yang terjejas dan apa bantuan-bantuan yang dikeluarkan supaya kita tidak sangat terkesan dengan penguncupan sektor-sektor ekonomi itu. Dan pengalaman Hajah sendiri dalam bidang keuangan ini, apa yang Hajah cadangkan untuk kita menghadapi pergelutan ini? Kalau katakan harapnya sekarang ini yang terburuklah akan bangkit kembali, tetapi dalam keadaan nak bangkit kembali itu apa yang Hajah cadangkan kepada masyarakat umum yang sekarang ni ramai yang tertanya-tanya nak bergerak ke arah mana? Ya, betul. Kita memang ini waktunya memang pasal saya pun merupakan fan Quran Time ya Tuan Azrul. So banyak kali acap kali kita kena kuatkan semangat dalaman. So maksudnya setiap sesuatu yang berlaku tu kita pegang kepada keyakinan yang ini sudah ketentuan Allah kan. Tidak saya rasa tidak ramai pun pakar ekonomi yang meramal ini akan terjadi. Sebab ini bukan satu kejutan keuangan sahaja, dia kejutan kesihatan ya. So it's a health crisis followed by the financial crisis. So itu sesuatu yang tidak dapat pun diramalkan. Tetapi kalau kita ambil masa untuk melihat introspektif ya, muhasabah diri. So muhasabah tu harus atas faktor kita punya pengurusan keuangan. So kalau kita bawa masyarakat dan bawa negara, so maksudnya negara dah tangani isu-isu kejatuhan, kelembapan ekonomi dalam perspektif negara. Tapi kita dari perspektif masyarakat ya, household, kita pun kena lihat balik dalam kita pasal bagi kita yang tak pernah buat pengurusan keuangan, tak pernah buat perancangan untuk menabung tu kan. Apabila ini terjadi memang terkesan lah ya, sebab kita especially orang yang dipotong gaji, diberhentikan kerja ya, dan disuruh cuti. Dulu nak cuti tak dapat cuti, sekarang disuruh cuti tapi tak ada gaji. So situasi itu membuat mereka macam kalaulah saya simpan masa saya senang dulu kan. So itulah membuat satu kesedaran dan kita harap kesedaran itulah akan memacu kita untuk merubah tabiat keuangan kita yang tak begitu cantik masa sebelum pandemik ni lah. Kita pun menyimpan juga Hajah, tapi itulah dah 2 tahun macam bukit pun ditarah-tarah jadi nipis. Tak apa, lain kali kita akan tambah lagi bukit tu supaya tinggi. Baik. Hajah. Apa pesanan Hajah ya untuk dititipkan dalam memberi inspirasi lah kepada orang di luar sana untuk terus bangkit dan kekal positif dalam menentang wabak COVID-19 ni? Ya, kena bangkitlah Zainal. Tidak ada, kita kena, kalau rasa sekarang kita rasa down, sangat depressed, kita kena banyak bermunajat pada Allah SWT. There's nothing kena balik pada Yang Maha Kaya. Sebab kalau kita tengok dari segi perspektif analogi dia, kita ni suka berkawan-kawan dengan orang-orang kaya, lepas kita rasa macam wow, tetapi Allah Maha Kaya ya. So actually bagi mereka yang jauh daripada Allah masa keadaan tertekan ini, sekaranglah masa untuk kita kembali pada Yang Maha Kaya, dan hanya Allah akan memberi kita jalan keluar ya, daripada mana-mana kemelut yang kita lalui. Hanya Allah lah punca untuk kita dapat jalan keluar. So insya-Allah kalau kita yakin dan pegang dan kita perkemaskan apa yang dulu tak cantik sekarang cantikkan, dan insya-Allah kita akan dan kalau bagi mereka yang tidak tahu mana lagi nak dapat suntikan motivasi ni, kami ada program 31 Ogos ni bagi mereka yang menonton ya, memang boleh sangat turut serta webinar secara percuma, dapatkan suntikan lah. So kami jemput Prof Muhaya, kami jemput Profesor
Profesor Jackie Ying, satu nanoteknologis daripada Singapura, untuk beri suntikan, suntikan di mana beliau menemui Islam apabila beliau menemu nanoteknologi. Dia kata, wow, this is such a great discovery, mesti ada si Maha Pencipta. So itu yang buat kita teguh dengan pendirian kita yang benda ni adalah ujian daripada Allah. So it will not last so long. Tapi kalau kita down dan kita tidak mahu melihat the better side of the coin, kan kita akan sentiasa berada di platform yang sama lah. Mungkin satu disebabkan Khadijah Foundation tadi adalah wakaf, Haji, Mungkin saya nak tanya sikit pada Hajah, kalau katakan tadi puan dua orang yang berhubung tadi, ada cabaran keuangan, bilik dengan anak dua orang, anak lubang jantung berlubang, yang seorang lagi 6 orang anak, nak membesarkan Maggi sekeping, telur sebiji sampai perlu dicuri kan. Mungkin Hajah boleh cadangkan institusi wakaf ataupun mungkin aktiviti di Khadijah yang nak membantu dalam keadaan pandemik sekarang ini. Ya, saya pun telah dimaklumkan tentang situasi puan yang dipaparkan, dan saya telah menghubungi satu wakaf, institusi wakaf yang berada di Johor, Wakaf An-Nur, masya-Allah kalau boleh nanti kita hubungikan puan itu dengan Wakaf An-Nur, dan mereka akan memberi insya-Allah satu bantuan dari bentuk microcredit atau untuk mulakan kehidupan, dan maybe insya-Allah one off bantuan. So kita jangan bersendirian bila kita rasa ada masalah. Ini talian yang sesuai untuk kita hubungi, dan kita dapat bantuan bila kita rasa benda tu terlalu buntu untuk kita, kan, insya-Allah kita reach out, ada orang yang ingin membantu. Sebelum berakhir, Hajah, saya ingin maklumkan bahawa pada 31 Ogos ini akan berlangsungnya program Kemuncak Jejak Khadijah 2021 edisi Merdeka, anjuran International Wakaf Foundation dan Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Betul Hajah, Betul, terima kasih. Nak turut serta. Apa sebenarnya itu? Boleh cerita sikit saja. Apa tu tentang apa? Sikit, jadi setengah hari saja, sebab kami buat 3 edisi, mulai dengan Aidil-Adha, awal Muharram, dan puncak is Merdeka. Sebab kita rasa orang lain bantu dari segi food bank dan keuangan, tapi kami nak bantu dari segi memberi joran. So ini sedikit sebanyak, lepas suntik motivasi, you dapat peluang macam nak menjana pendapatan, insya-Allah. So turut serta, and then you can get all the positive modes lah, insya-Allah. InsyaAllah. Jazakallah Hajah Rohani Datuk Muhammad Syahir atas perkongsian dan kesudian. Beliau adalah pengurusi Khadijah International Wakaf Foundation. Baik, terima kasih Hajah. Baik, kita berhenti rehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Talian Jiwa #Kami Dengar dan Kami Bantu. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Talian Jiwa #Kami Dengar, Kami Bantu. Anda masih ditemani oleh saya Zainal Arifin dan sahabat saya Ustaz Fazrul Ismail. Pada sesiapa yang ingin berkongsi cerita yang dihadapi sepanjang pandemik COVID-19 ini, hubungi talian rasmi kami di nombor 89941657. Dalam program ini, kita akan cuba untuk membantu mereka yang terkesan kehidupannya akibat wabak COVID-19 tanpa mengira status keluarga melalui beberapa alternatif bantuan. Contohnya dari segi kewangan, makanan, dan juga yang penting juga ialah sokongan emosi. Dan sehingga semalam, jumlah kes sembuh di Malaysia telah melebihi angka 1.1 juta orang. Ya, jadi kita perlu meneruskan, teruskan menjaga SOP dan patuh saranan pihak berkuasa, dan kita yakin bahawa kita akan berjaya suatu hari nanti, insya-Allah, kerana kita dah lihat dalam surah Ad-Duha sebentar tadi, bila Allah menyatakan wal akhiratu khairul lakaminal ula, yang akhirat lebih baik daripada yang awal, yang akhir lebih baik daripada awal. Kalau sekarang ini kita sedang berjuang, ada sesuatu yang lebih baik selepas ini, insya-Allah. Sebelum ni saya baca juga ayat surah Ad-Duha ni Ustaz, kan, tak ada apa-apa, tapi tadi ayat keempat ni bila saya baca hari ni lain macamlah tangkap dia. Mana setiap akhir itu lebih penting daripada permulaan, Ustaz. Betul. Ya, jadi perkara itu adalah satu mindset sebenarnya, bahawa Allah dah bekalkan dah
ya, seperti mana Nabi Musa tadi itu, dia memang perit, ya, kaumnya pun rasa, saya ni dah tak tahan dah, kami tak tahan dengan Firaun yang nak membunuhnya, nak mengejarnya. Tapi bila dibekalkan dengan harapan begitu, maka mereka terus berjuang dan akhirnya sampai ke poin kemenangan itu sendiri. Sidang penonton, masya-Allah, insya-Allah kita berjuang pada semua penonton. Inisiatif kami sebenarnya adalah ingin mencari bantuan atau orang yang ingin membantu kami dari pelbagai aspek. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, boleh terus layari platform rasmi Soul Fitness di Facebook, Twitter, Instagram dan Telegram. InsyaAllah dengan izin Tuhan, kami dengar dan kami bantu. Di samping itu juga, agensi-agensi kerajaan juga ada mewujudkan pelbagai talian bantuan khusus kepada yang mereka memerlukan. Antaranya talian kasih 15999 yang dikendalikan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tapi Ustaz, kalau contohnya ada orang yang nak, semua orang bukan ada masalah, ada orang ada masalah, ada orang dia ada duit nak bantu. Betul. So, ke mana mereka boleh pergi? Ya, seperti mana yang dimaklumkan tadi itu, di Soul Fitness di Facebook, di Telegram, boleh saja hadir tuan-tuan pergi ke Facebook tersebut dan menghubungi kepada pasukan talian Soul Fitness yang ada, kerana banyak kes-kes mereka yang berhubung, dan ada juga Tuan Haji, ya, yang berhubung kerana nak menyumbang dana. Ada yang kata saya nak mengajar teknik untuk berniaga contohnya. Ada yang kata saya ni ada jaringan macam Puan Hajah tadi, ya, dia referkan kepada Wakaf An-Nur di Johor. Jadi Wakaf An-Nur boleh membantu kepada mereka yang memerlukan. Kerana kadang-kadang mungkin pasal kita tidak ada maklumat, tidak ada jaringan, tapi kawan-kawan kita ada. Jadi tuan-tuan dipersilakan pergi ke Facebook Soul Fitness dan kita sama-sama membantu untuk dibantu, insya-Allah. Baik, untuk makluman juga, sebagai tanda sokongan terhadap kempen #KitaTeguh Bersama bersempena dengan sambutan Bulan Kemerdekaan, Pusat Darah Negara PDN menyeru orang ramai untuk sama-sama menderma darah bagi menampung keperluan bekalan darah setiap hari. Sebarang maklumat lanjut boleh terus layari Facebook rasmi Pusat Darah Negara. Tak, saya nak sambung balik Ustaz. Maknanya dalam pesan tokoh ni kita dapat dengar macam-macam nasihat, pesan-pesan orang yang hebat-hebat kan. Betul. Jadi mereka ni sebenarnya adalah macam Ustaz sebut tadi, ada networking jaringan tersendiri. Betul. Mereka boleh buat sesuatu untuk membantu orang yang dalam keadaan terdesak ini. Betul. Melalui pelbagai program. Tadi Ustaz ada sebut tadi jaringan-jaringan wakaf. Ada tak yang Ustaz boleh bagi contohlah yang terdekat ni dari segi wakaf ni, apa yang boleh dibuat? Ya, salah satu daripadanya, kalau Hajah Rohani tadi menyatakan dia berhubung dengan Wakaf An-Nur di Johor contohnya untuk membantu pada puan yang ada anak tadi itulah, ada anak 6 tadi itu, tak tahu macam mana nak berniaga, tak tahu macam mana nak dapat sumber modal, dan ada banyak saja institusi wakaf dan juga institusi yang sekarang ini mereka ada kesedaran untuk membantu kepada masyarakat. Cuma macam Haji, kita ada kongsikan maklumat sebentar tadi kan. Ada yang kata saya tak tahu macam mana nak mula. Jadi kita menyeru kepada warga pendengar, ya, penonton yang ada, kalau katakan kita ada jaringan, kadang-kadang kita tak kenal orang yang boleh bagi duit. Kita tak boleh bagi duit, tapi kita kenal ada orang ni dia memang suka menderma. Kalau saya kenal dekat kawasan saya tu, kalau masjid saya nak buat program ke, minimum 1,500 mesti masuk dalam bank account. Dan kemudian kita gunakanlah untuk membantu orang miskin, kepada siapa yang memerlukan. Setiap kali kalau kita kata ada bantuan diperlukan, dia mesti masuk. Pasal dia memang menunggu peluang untuk membantu. Tetapi mungkin orang yang memerlukan tak ada akses. Jadi kita cuba jumpakan antara satu sama lain. Okay. Dengan pantas, orang tak faham itu wakaf tu apa. Saya nak bisnes, melalui wakaf. Cara macam mana? Saya dapat duit? Dapat duit untuk memulakan perniagaan, dan selepas itu kalau modal itu dikembangkan lagi kepada orang lain. Baik, terima kasih. Baik, cukup padat penjelasan daripada Tuan Fazrul, sahabat saya. Baiklah, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan pada minggu ini. Terima kasih Ustaz Fazrul Ismail atas kesudian menemani saya dalam 1 jam pada hari ini. Terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton yang sudi bersama kami pada hari ini. Jangan lupa saksikanlah Talian Jiwa, #kami dengar, kami bantu di episod akan datang. InsyaAllah pada setiap hari Khamis dari jam 6 petang hingga 7 malam, hanya
di Astro Oasis. Sebelum berakhir, kami tinggalkan sebuah tayangan kapsul untuk tatapan anda. Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadduha wal-laili idza saja. Dua ayat yang begitu dekat di hati kita. Dua ayat yang apabila kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang merunsingkan diri, apabila kita mengharungi keadaan yang menekan jiwa kita, yang menyebabkan hati rasa gundah gulana, kita mula nak melihat pada ayat ini yang mana ia merupakan satu peringatan kepada diri kita. Allah Ta'ala memberi sumpah, bersumpah dengan makhluk yang diciptakannya. Wadduha. Demi waktu pagi yang Allah Ta'ala ciptakan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan. Ini adalah waktu duha. Allah Ta'ala nak memberi ingatan kepada kita. Allah Ta'ala boleh menyediakan keadaan yang kalau kita rasa kita penuh dengan keperitan, penuh dengan kesengsaraan, Allah Ta'ala boleh bagi keadaan yang sangat menenangkan. Dan ini berkaitan tentang masa. Dan dalam keadaan siang, Allah Ta'ala boleh tukar kepada wal-laili idza saja. Dan demi malam yang diliputi dengan sunyi. Allah Ta'ala maha berkuasa nak mengubah keadaan makhluknya. Begitu juga dengan diri kita. Dalam keadaan sekarang, mungkin sekarang ini dengan perkara-perkara yang berlaku kepada kita, kita rasa sunyi, kita rasa resah, dan Allah Ta'ala berkuasa nak mengubahkannya. Macam mana Allah Ta'ala ubah wadduha kepada wal-laili idza saja. Hanya pada pihak kita, pada diri kita. Apa yang kita nak buat? Tentunya sebagai hamba, kita teruskan melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang hamba. Apa yang kita nak buat? Allah Ta'ala telah memberitahu kepada kita dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolong. Minta tolong kepada siapa? Minta tolong kepada Allah. Dengan keadaan bersabar, dengan bersolat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Teruskan, teruskan, teruskan. Minta tolong daripada Allah dengan sabar dan solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.